Kalau korang nak cerita lebih lagi, cerita dekat dalam ruang komen dan tolong bantu Amirul untuk selesaikan masalah kita. Berbaloi ke tak berbaloi beli Grand S ni? Gaduh dalam komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat peminat-peminat MRC TV, khususnya channel YouTube aku. Dan guys, tolong support dan subscribe channel YouTube aku dan tekan link button loceng di bawah guys. So hari ni Amirul nak review sebuah unit kereta yang baru sampai, baru touchdown. Kita ada sebuah unit Toyota Grand S 2.8 diesel. Dan basically ini adalah keluarga MPV Toyota yang paling baru, gabungan daripada Toyota Hiace van dijadikan sebagai premium punya spek untuk MPV, dan that's why the gabungan dia jadi Grand S. Dalam masa sama juga, sebelum korang nak check it out review aku kali ni, korang nak tengok video sampai habis, korang boleh tengok dekat aku punya channel YouTube, dan banyak lagi video-video yang best dalam YouTube channel aku. Korang boleh check it out, dan jom kita tengok video dan layan video ni. Okay guys, jom kita tengok full review yang Amirul nak bercerita dekat korang. Sebenarnya Toyota Grand S ni dia keluaran diesel dan dia 2.8 dia punya cc, dan dia tak datang dengan turbo. Okey. Cumanya kadang-kadang orang nak beralih kepada diesel ni, orang takut, Amirul bunyi kuat ke, tahan ke enjin dia. Dalam masa sama juga power ke kereta ni. Tetapi both daripada apa yang saya baca dalam Google, dan kita boleh tengok review daripada Japan sendiri, maknanya kereta ni memang heavy duty, tahan lasak. Dalam masa sama juga, let's say kalau korang nak buat sebagai kereta pelancongan, kalau company nak beli sebagai kereta company, boleh beli Toyota Grand S. Sebabnya yang pertama sekali, of course dia keluaran diesel, dan bila kita long distance dalam keadaan lama, which is sehari dalam keadaan kita bergerak lebih daripada 10 jam, kereta ni tahan. Yang kedua paling penting, minyak jimat. Because like kita pakai diesel, kita tak perlu nak fikir 97 atau 95. Dan yang ketiga sekali, Toyota Grand S ni adalah multi-purpose vehicle yang paling besar. Yang penting dia ada ruang yang banyak dan penumpang boleh duduk dalam keadaan yang selesa. Cumanya yang keburukannya adalah dia terlalu tinggi. Dia terlalu besar. Bila kita nak parking, kita nak ambil side, bila nak lalu terjenggus matek, bila nak masuk shopping mall, inilah masalah-masalah yang korang akan hadapi, which is palang terlalu tinggi. Tetapi kena ingat tuan-tuan dan puan, orang Malaysia simple saja teori dia. Bila ramai orang pakai dalam Malaysia, barulah ramai orang nak mencari kereta Toyota Grand S ni. Sebenarnya Dikon dalam Malaysia dah banyak juga dealer dah bawa masuk, dan kita juga ada dua unit warna hitam dan warna putih. So hari ni kita nak review warna hitam sebab ni Black Edition, memang nampak lawa luar dan dalam mewah. So kita tengok dekat bahagian depan, Toyota Grand S dah hasilkan design yang terlalu baru. Kita pun tak boleh nak brand, sebabnya untuk Toyota Grand S dia dah buat satu grill yang agak lawa, which is, dan logo adalah keluaran daripada Toyota. Dalam masa sama juga, dia masih maintain macam Alphard, dia penuhkan dengan krom untuk bahagian hadapan, dan dia tak ada body kit lagi setakat ni. Kalau mungkin ada body kit, mungkin nampak eksklusif dan lawa juga, right? Dalam masa sama juga, kita tengok bumper dia memang agak nampak normal, tak nampak terlalu over. Dalam masa yang sama juga, dia tidak datang dengan sequential signal. Dia datang dengan signal macam band sahaja, dan dia datang dengan model 2 LED projector lamp. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, untuk bahagian ruang bonet dia memang terlalu besar, sebab dia enjin yang agak besar untuk dalam enjin bay ni. So guys, kalau korang berminat dengan Toyota Grand S, kita nak tunjuk bahagian dalam betapa eksklusifnya. Jom check it out guys. Untuk bahagian rim pula, bagi saya dia hampir sama dengan design Velfire ataupun Alphard yang model lama keluaran tahun 2017 punya rim. Cumanya saiz dia bagi kecil sedikit, kita pakai saiz 17 inci. Dan kita nak tahu dia punya saiz adalah 2, 3, 5, 60, 17 inci. Kalau van macam besar macam ni, memang perlu pakai saiz yang agak besar. Alright, dalam masa sama juga, rim dia datang dengan two tone warna chrome dengan warna hitam. Okey.
Untuk model ni kita tak payah cerita horsepower lah. Horsepower mungkin agak sedikit rendah tetapi torque dia tinggi sebab dia pakai keluaran diesel. Inilah bagusnya enjin diesel, torque tinggi dan pick up kuat. Alright. Jom kita tengok kat bahagian dalam apa yang ada. Guys, jom kita tengok dekat bahagian dalaman. Okey, ramai yang tunggu Amiro nak review dekat bahagian dalaman. Jom kita tengok. Okey. For the first thing, saya punya impression bila kita sebut pasal Grand Ace, mestilah kita rasa macam janganlah macam van. Janganlah macam van dia punya dalam. Ya betul guys, dia tak macam van lah guys. Dia tak macam Hiace, dia tak macam komuter. Maknanya dia punya design dalam lagi lawa, lagi eksklusif. Dan kita boleh tengok the moment yang Amiro naik adalah dia punya leather seat dia punya. Memang cukup lembut. Memang macam Nappa leather original. Dan original from Japan, memang leather dia dah cukup cantik dah. Tak perlu korang nak modify. Okay. Basically model ni dia datang dengan dua spek. Kita boleh tahu dia ada dalam warna beige dan dalam warna hitam. Dan dia ada 6 seater dan dia ada 8 seater. Yang Amiro review hari ni adalah 8 seater. Sekejap lagi kita tengok dekat bahagian belakang. Cukup tak 8 seater dia. Kita kira sama-sama. Guys, so kita tengok dekat bahagian dalam ni. Okay, momen yang Amiro suka adalah dia punya soft leather dekat sini. Right. Kita boleh tengok dia punya dashboard dia dah pakaikan soft leather. Dalam masa sama juga dia punya tekstur jahitan dia memang agak lawa. So kita pun dah tahu model ni sebenarnya dia nak buat sebagai eksklusif punya MPV yang paling grand. Alright. Dan steering dia yang paling Amiro suka. Sebab apa? Sebab steering dia ada wood kayu dekat bahagian tengah sebab dia ada heater steering. Dalam masa sama juga steering dia agak besar compare dengan Zephyr dan Alphard. Alright. So kita try horn. Oh, horn macam Alphard Zephyr. Masih sama lagi. Okey. So kita boleh tahu dekat bahagian kanan kita ada sistem dan auto cruise punya function button dekat bahagian kanan dan belah kiri kita ada info entertainment media. Okey. Kita boleh tengok dekat meter wajah baru untuk Toyota Grand Ace ni. Alright. Mungkin dah macam cantik dah sama macam model Alphard Zephyr. Alright, cumanya safety feature dia hampir sama dengan model Alphard Zephyr. Kita boleh tahu dekat sini kita ada lane departure assist, pre-crash, blind spot monitor, parking sensor, parking support, brake, RSA, RCTA, every single thing cukup untuk Toyota Safety Sense. Alright. So kita boleh tahu dekat sini ada dua button power door. Dalam masa sama juga dia boleh on off power door dan dia ada auto high beam punya function. Yang paling penting bila sebut MPV van yang paling besar, of course dia banyak kompartmen kita boleh tengok. Seperti yang korang yang tengah lihat yang jenis suka family convoy ramai-ramai. Memang sebulan sekali dua mesti ada convoy ramai-ramai. Nak bawa dalam 8 orang, 9 orang family korang, tak nak naik dua kereta, nak enjoy driving daripada KL nak pergi ke Thailand, daripada KL nak pergi ke Singapura, korang boleh beli Grand Ace. Guys, memang cukup selesa dan mewah dan harganya serendah RM375,000. Tengok kepada spek dan tengok kepada tahun. Alaman sama juga, kita ni boleh full loan. Kita boleh adjust, jangan pening-pening guys. Jom kita tengok apa yang menarik lagi, okey. Dan kita sebut tahu model ni juga dia datang juga dengan gear dekat bahagian tangan sama macam Alphard Zephyr dan dia ada 360 kamera original include dalam kereta ni juga. Dan model ni juga ada digital mirror yang kita boleh tahu, kita boleh control untuk bahagian cermin belakang sebab bila ada room monitor orang buka movie, kita tak nampak belakang, kita boleh pakai digital mirror DIM dia. Alright. So kita boleh tahu untuk model ni juga dia datang dengan JBL sound system 3BA model baru which is dia boleh masuk Android, dia boleh masuk Apple CarPlay. Alright. Dan dia datang dengan surround sound system depan sampai ke belakang punya speaker JBL. Okey. Dan setengah model juga dia tak datang dengan JBL, dia hanya datang dengan speaker sahaja. Okey. So kita pun boleh tahu juga untuk bahagian konsol yang paling penting guys. Kita tengok konsol dia. Kalau kita tahu yang Alphard Zephyr paling eksklusif mestilah ada armrest konsol box yang paling cantik. Tetapi Grand Ace dia buatkan, dia asingkan which is satu adalah untuk konsol box dia yang dia menggunakan finishing kayu. Kita boleh tengok dekat sini. Kita boleh simpan barang juga dalam ni. Cuma dia tiada armrest yang boleh kita letak tangan kat sini sebab kita memerlukan pemanduan yang fokus. Alright. Dan yang kedua dia ada kompartmen untuk bahagian tengah ni. Kita boleh letak barang kita dalam bahagian tengah ni guys. So yang sekali jom kita tengok bahagian belakang apa yang ada. Let's go guys. Guys, jom ikut Abang Amirul, kita nak review untuk bahagian dalam. Okey. Dah nama pun Grand Ace. Cukup tak 8 seater macam Amirul cakap daripada awal rancangan kita tadi. Jom kita kira sama-sama. Depan kita ada 2 passenger, driver dan passenger electronic seat. Tengah pun kita datang dengan electronic seat juga. Tapi tengah dia adalah pilot seat guys. Jom check it out guys. So kita boleh tengok ada tempat pemegang dan ada ruang kompartmen untuk naik. Kereta ni agak tinggi juga sebenarnya. Dan once bila korang masuk duduk dalam pilot seat memang dah cukup mewah dah guys. Sebab bagi aku pun family yang agak ramai dan memang aku rasa patutlah aku beli kereta model ni. Sebab yang pertama sekali, of course dia datang dengan black interior dan the second thing is dia datang dengan 8 seater yang premium juga dia punya seat. Okey. Untuk bahagian tengah dia datang dengan pilot seat dan kita boleh tengok everything ada control seat dan dia ada heater seat untuk bahagian tengah juga. Sama macam Alphard ataupun Zephyr 3.5. Okey. Dalam masa sama juga dia ada konsol untuk bahagian aircon digital untuk bahagian belakang.
Depan ada blower, belakang ada blower. Wajib. Sebabnya nanti aircon takkan sampai ke belakang. Alright. Dan seterusnya model ni tak datang dengan sunroof moonroof. Alright. Mungkin dekat Jepun ada model datang dengan sunroof moonroof. Tapi setakat sampai ke hari ni saya tak jumpa lagi. Okey. So kita boleh tengok dekat sini. Mungkin kita boleh lawan dengan Kia Carnival. Kalau Kia Carnival besar macam ni, mungkin dia rival dengan Kia Carnival. Tapi Kia Carnival adalah segmen yang lain dia buat untuk MPV. Alright. So kita boleh tengok yang paling penting adalah dia punya design leather dia. Design leather ni agak unik tau sebenarnya. Sebab yang paling penting dia punya design hampir sama macam 3.5 Executive Launch punya leather design. Corak yang sama. Okey, jom kita tengok dekat bahagian belakang apa yang ada. So seperti yang korang tahu, untuk pilot seat kita just roll saja tarik ke belakang. So once kita naik ke belakang, kita boleh tengok ruang Amirul nak masuk ni okey je, tak ada masalah. Alright, dan terus duduk. Untuk third row juga dia datang dengan captain seat, which is sama macam spec SA. So datang dengan captain seat juga, design leather yang sama, quality leather yang sama, sangat lembut, sangat cantik, baru lagi kereta ni sebenarnya. So kita boleh tengok dekat bahagian belakang juga dia ada sound system. So kita boleh dengar movie ataupun tengok movie, sound untuk bahagian belakang. So yang paling terakhir sekali, lampu dia lawa. Lampu macam reading light. Lampu reading light. Macam Alphard Fire Exclusive Launch tu. Alright. So yang last sekali untuk row yang keempat, kita boleh tengok dia ada penumpang seat yang kita boleh buka dan kita boleh lipat juga untuk seat belakang ni. Jom kita tengok macam mana nak lipat seat belakang ni. Dan sebenarnya dia datang 2, 4, 6, 9 seater. Belakang boleh 3 orang. 9 seater lah rasa. Tetapi tengah belakang ni tak boleh duduk lah. Sebabnya dia ada satu konsol kat bahagian tengah. That's why dia panggil 8 seater. So tak boleh duduk. Nanti bontot tenggelam. Guys, jom kita tengok bahagian belakang. Apa yang ada? Guys, jom kita tengok untuk Toyota Grand Ace bahagian belakang. Alright. Saya ni adakah macam Pak Supir bawa teksi ke? Saya macam orang bawa van? Yes, saya pakai gaya hari ni saja pakai baju warna putih. Sebab nak tunjukkan kena tak gaya bawa van macam Grand Ace ni. Okey guys, jom kita tengok. Untuk design belakang sebenarnya kalau untuk korang perasan, model Grand Ace ni dia punya design hampir sama dengan Alphard model lama NH10. Design dia macam sama, macam kereta mayat guys. Mula-mula sebelum aku nak review, aku rasa macam kereta mayat dia kereta ni. Tetapi bila aku tenung lama, ini bukanlah ambulance yang pakai dekat Malaysia. Ambulance pakai adalah commuter. Dan ini di Jepun ada juga pelbagai MPV yang gunakan kereta ni. Dan lebih kepada company car. Alright. So kita boleh tengok Grand Ace sebab design belakang. Bila dah terlalu besar, dia tak boleh buat design sama macam Velfire. Dia tu tidak boleh buat design macam Alphard. That's why dia buat design lain daripada yang lain. So that's why terhasillah Grand Ace punya design yang agak cukup unik sebenarnya. Sebab orang Malaysia punya tagline simple je. Selagi tak banyak orang pakai kat Malaysia, selagi tu orang tak nak beli. Sebab orang Malaysia suka ikut pengedaran arus masa. Alright. Kita boleh tengok dekat sini dia datang dengan chrome yang agak cantik. Alright, dia macam Modelista punya full chrome. Lawa juga sebenarnya. Dan plate holder dia petak besar juga. Dan dia tidak ada spoiler. Alright, dia mungkin ada ducktail saja dekat bahagian atas. Dan mungkin kita boleh tengok body kit setakat ni tak ada lagi. Kalau mungkin ada body kit mungkin nampak over dan labuh sikit dan garang sikit lah. So model ni dia tak datang dengan power boot. Alright, mungkin agak menyesal juga beli sebab dia tak datang dengan power boot. Tetapi guys, dalam Malaysia semua boleh buat, power boot pun boleh tambah juga dengan MRC. Alright. So Amirul nak review adalah bahagian belakang. Sayangnya Grand Ace ni sebenarnya dia tidak datang dengan ruang bonnet space yang agak besar. Dia lebih kepada tourist guide, lebih kepada untuk company car, lebih kepada travel agency ataupun travel personal individu. So, untuk ruang bonnet tak ada. Memang tak ada. Which is, bag hanya boleh letak tutup seat ni sahaja. Ataupun letak dekat ruang kaki kita. Itulah kekurangan Toyota Grand Ace kita boleh tengok dekat sini guys. So guys, kalau korang rasa cantik, menarik Grand Ace ni, kalau korang nak cerita lebih lagi, cerita dekat dalam ruang komen. Dan tolong bantu Amirul untuk selesaikan masalah kita. Berbaloi ke tak berbaloi beli Grand Ace ni? Gaduh dalam komen. Bye. Stay tuned.